بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala yang himpun dengan kita, pilih kita berada di satu jalan yang Allah Ta'ala sangat redha. Dan inilah jalan yang telah Allah meletakkan seluruh para kekasihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lebih kurang mafhum daripada hadis, man aradallahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala inginkan kebaikan ke atasnya, maka Allah Taala akan fahamkan dia berkenaan perkara agama. 124,000 para anbiya alaihi wassalatu wassalam diutuskan atas maksud yang sangat besar. Dilalukan mujahadah dalam kehidupan mereka supaya manusia faham bahawa kehidupan dunia yang sangat sementara ni hanyalah untuk mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, menghadirkan kerinduan kecintaan hanya kepada Allah, dan memahami bahawa kehidupan akhirat itulah kehidupan, dan itulah keadaan matlamat setiap daripada manusia yang menginginkan kebaikan daripada Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 100 suhuf disempurnakan, 4 kitab telah disempurnakan oleh Allah. Tak ada satu pun daripada suhuf dan kitab melainkan membawa manusia membesarkan Allah, mengesahkan Allah, dan juga mengajar manusia agar memahami kehidupan akhirat. Itulah maksud dan makna kehidupan. Allah firman dalam Al-Quran, bal yuridunal hayatad dunya. Bahkan tetap juga kita manusia menginginkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu yang lebih kekal dan baik. Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inilah yang dibicarakan di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa. Pernah kami safar dulu ketika di India. Saya teringat satu pesanan daripada satu orang ulama di India. Dia buat satu tamsilan yang sangat mudah berkenaan dengan satu orang pemburu burung. Hari-hari kerja dia ialah tangkap burung, sembelih burung, jual daging burung di pasar. Itulah hari-hari kehidupan dia. Itulah asbab sumber rezeki dia. Satu hari daripada pagi sampai petang dia tunggu burung masuk dalam perangkap, tak masuk-masuk. Sampailah dia dah putus asa dah, dia pun nak balik dah. Tiba-tiba dia nampak seekor burung kecil masuk dalam sangkar perangkap tadi. Dia pun tengok burung tu masuk, burung kecil. Dia kata, Allah, kecil lah pula. Kalau jual dekat pasar sikit je dapat, tapi kalau tak jual langsung tak dapat. Akhirnya dia buat keputusan untuk sembelih burung ni, untuk dijual juga dagingnya di pasar, agar dapatlah juga keperluan makan pada hari tersebut. Ketika dia letakkan burung, dia pegang burung, dia nak sembelih burung tu, satu keajaiban berlaku. Burung tu tiba-tiba bercakap.
Burung tu kata kepada dia, wahai fulan, aku akan bagi kepada kamu 3 nasihat. Seandainya kamu dengar 3 nasihat dan ambil iktibar daripada 3 nasihat aku ni, nescaya seluruh kehidupan dunia dan akhirat kamu akan berubah. Lelaki ni terkejut. Sebab burung ni yang pertama boleh bercakap dan burung ni akan bagi nasihat yang akan ubah kehidupan dia dunia dan akhirat. Maka dia kata, wahai burung, apa nasihat tu? Burung tu kata, sabar. Nasihat pertama akan aku bagi ketika aku berada di atas bahu kamu. Nasihat kedua ketika aku berada di atas dahan di depan rumah kamu. Nasihat ketiga akan ku berikan ketika aku berada di atas puncak bukit di depan rumah kamu. Maka lepaskan aku. Jadi kerana inginkan 3 nasihat tadi, ingin berubah kehidupan dunia dan akhirat, maka dia telah lepaskan burung tadi. Burung tadi pun terbang dekat atas bahu dia. Burung tu kata, wahai fulan, dengar betul-betul nasihat aku yang pertama. Aku ialah makhluk Allah yang sepanjang masa dan ketika daripada kehidupan aku sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada satu detik pun berlalu dalam kehidupan aku, kata burung ni, melainkan aku sentiasa berzikir kepada Allah. Cuma tadi ketika aku sedang terbang, hanya seketika aku terlalai dari berzikir kepada Allah, terus aku masuk dalam perangkap ni. Wahai fulan, jangan pernah lalai daripada berzikir kepada Allah walaupun sedetik daripada kehidupan kamu. Seandainya tidak, Allah Ta'ala akan masukkan kamu dalam perangkap-perangkap dunia yang akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat kamu. Geleng kepala lelaki ni Allah, berapa banyak dalam kehidupan dia telah lalai daripada mengingati Allah. Allah firman, fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah pada aku, pasti aku akan ingat pada kamu, kata Allah. Bersyukurlah kepada aku, jangan pernah kamu kufur, kata Allah. Burung tadi pun terbang di atas dahan di depan rumah lelaki tadi. Maka burung tu kata, wahai fulan, dengar betul-betul apa nasihat aku yang aku nak bagi kan ni. Nasihat yang kedua daripada aku. Wahai fulan, bodohnya kamu. Ya, terus kaget dia. Bodoh kenapa? Seandainya tadi kalau kamu belah perut aku, kamu akan dapati di dalam perut aku ada sebutir permata. Seandainya kamu jual permata itu di pasar, nescaya kamu akan beroleh kekayaan dunia yang panjang. Wahai fulan, dengar nasihat aku. Hargailah apa yang ada pada tangan kamu sekarang, kerana dia tidak pernah milik kamu dan pasti bila-bila pun akan hilang daripada tangan kamu. Wahai fulan, hargailah apa yang kamu ada saat dan ketika ni, kerana seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Terus geleng lagi kepala lelaki ni. Aduh, ya Allah, apa yang aku dah buat ni? Aku dah lepas satu perkara yang sangat besar. Aku dah lepas burung ni. Lepas tu dia pun terbang. Burung tadi pun terbang ke puncak bukit di depan rumah. Burung tu pun kata, wahai fulan, dengar betul-betul nasihat aku yang terakhir. Wallahi, peluang yang datang ini cuma sekali, takkan datang lagi dah sampai bila-bila. Allahu Akbar. Inilah kehidupan dunia yang Allah Ta'ala bagi kita peluang kali ini je untuk hidup. Kalaulah bukan kali ini untuk kita berikhtiar, berusaha menyempurnakan ketaatan kepada Allah, tak ada lagi kehidupan di negeri akhirat untuk kita menyempurnakan ketaatan ni. Satu orang yang dicampak masuk dalam neraka di akhirat nanti, akan dikatakan kepada dia, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Sesungguhnya tiada kematian, yakni di dalam ini, melainkan kematian yang telah kamu rasa sekali je dulu atas dunia. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam majlis ni, kita niat untuk khuruj di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk islah baiki hubungan kita dengan Allah.
Makna kita keluar jalan Allah, para ulama beritahu, yang pertama, keluar ini perintah Allah. Keluar jalan Allah ini perintah Allah. Dan dalam menyempurnakan ketaatan daripada perintah Allah, maka Allah akan islahkan kita. Maka ketika kita keluar jalan Allah, bawa hati kita bersama-sama. Para sahabat ridwanullahi ajma'in, para sahabiah, mereka ialah orang-orang yang berusaha agar iman mereka sentiasa baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, di kota ini, di kota Mekah ni, satu orang yang sangat terkenal, anak tunggal, memiliki kekayaan, ibu dia membahagiakan dia dengan keduniaan. Kalau Mus'ab lalu satu lorong, pasti wanita-wanita akan menanti-nanti di lorong-lorong untuk menunggu kehadiran Mus'ab bin Umair. Minyak wanginya Mus'ab bin Umair dikenali oleh wanita-wanita dan lelaki-lelaki di kota Madinah. Pakaiannya pakaian terbaik, wangiannya wangian terbaik, kehidupannya kehidupan yang sangat baik. Inilah Mus'ab bin Umair. Tapi bila dapat Islam, bila memahami, merasai kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah, maka akhirnya seluruh daripada kekayaan dicabut daripada kehidupan beliau. Beliau ialah wakilnya Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Nabi SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah, Nabi terlebih dahulu telah menghantar Mus'ab bin Umair. Sampai di Madinah, Sayyidina Mus'ab bin Umair mulakan usaha dakwah daripada markas pertama Madinah di rumah Sayyidina As'ad ibni Zirarah radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, daripada rumah itulah terpancar sinar agama. Dakwah Mus'ab bin Umair daripada rumah ke rumah, kabilah ke kabilah, daripada manusia ke manusia, hati ke hati, pintu ke pintu. Akhirnya ribuan manusia di kota Madinah dipersiapkan dengan iman, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menantikan kehadiran Rasulullah, satu orang manusia yang diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan iman, Islam dan maksud kehidupan akhirat. Ibu-ibu sekalian, antara orang yang begitu ternanti-nanti akan kehadiran Rasulullah ialah satu orang sahabiah yang telah beriman di saat suaminya kufur. Beliau adalah Sayyidatuna Ghumaisa binti Milhan radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Ghumaisa binti Milhan merupakan ibu kepada Sayyidina Anas ibn al-Malik radhiyallahu taala anhu. Ibu-ibu sekalian, tatkala Ghumaisa binti Milhan beriman kepada Allah, suaminya Malik ibni Nadar ibni Damdam masih berada dalam kekufuran kepada Allah. Begitu Sayyidatuna Ghumaisa menginginkan agar suaminya beriman, berakhlak, beradab dengan suaminya. Tetapi ketetapan Allah, Malik ibni Nadar telah bermusafir dan mati dalam keadaan kufur. Beliau membesarkan Anas ibn al-Malik radhiyallahu taala anhu dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana orang-orang Madinah mengetahui tentang kewafatan Malik ibn Nadar, ramai yang menaruh harapan untuk menikahi Sayyidatuna Ghumaisa binti Milhan. Ibu-ibu sekalian, tapi ramai yang datang dan ditolak pinangannya oleh Sayyidatuna Ghumaisa. Satu orang lelaki yang masih belum Islam ketika tersebut, Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu taala anhu datang bertemu dengan Sayyidatuna Ghumaisa dengan mengharapkan pinangan yang diterima oleh Sayyidina Ghumaisa binti Milhan. Wahai Ghumaisa, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya aku berhajat untuk meminang kamu. Janganlah kamu tolak pinangan ini. Apa kata Ghumaisa? Wahai Abu Talhah, sesungguhnya aku wanita daripada wanita yang beriman kepada Allah, sedangkan kamu adalah lelaki-lelaki daripada orang yang kafir, yang belum beriman kepada Allah. Demi Allah, seandainya benar keinginan kamu untuk menikahi aku, maka aku meletakkan mahar perkahwinan ini adalah Islam. Ibu-ibu sekalian, mereka bukan macam kita. Para sahabiah bukannya beriman berpuluh-puluh tahun macam kita. Bahkan mereka baru sahaja mengenal Allah. Iman baru saja masuk ke dalam hati-hati mereka. Tetapi mereka begitu memahami bahawa dakwahlah maksud kehidupan mereka. Mengajak manusia mengenal Allah, itulah kerja dan keutamaan mereka. Abu Talha bila dengar
syarat daripada Sayyidatuna Ummu Sulaim. Maka dia kata, wahai Ummu Sulaim, bagi masa untuk aku fikir. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Talhah bertemu dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk mendengar tentang iman, mendengar tentang Islam, sehingga akhirnya cahaya hidayah telah masuk dalam hati Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar, sehingga akhirnya beliau kembali bertemu dengan Sayyidatuna Ummu Sulaim. Begitu, ya Ummu Sulaim, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan aku telah memeluk Islam. Wahai Ummu Sulaim, apakah masih lagi tawaran kamu untuk aku nikahi kamu masih lagi dibuka untukku? Kata Rumaisah, seandainya begitu, mahar Islam telah engkau sempurnakan untuk perkahwinan ini. Maka telah menikahlah Ummu Sulaim dan Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu dengan maharnya Islam. Para sahabat ketika itu kata, demi Allah, kami tidak mengetahui siapa-siapa yang perkahwinan mereka yang memiliki mahar yang lebih mahal daripada maharnya Ummu Sulaim, kerana maharnya adalah Islam. Hari ini siapa berani di kalangan umat ni untuk menjadi asbab dirinya manusia datang pada agama dengan mahar Islam? Wallahi, dunia benar-benar berada di depan mata kita. Dunia telah menghancurkan akhirat umat ni. Dalam keadaan umat ni sedang sibuk dengan kemabukan dunia. Dunia bukan untuk kita tinggalkan secara total, tetapi dunia ialah untuk kita langkah, berjalan sebagai jambatan untuk kita bertemu bersama dengan keredaan Allah di negeri akhirat dan Nabi SAW dalam syurga yang paling tinggi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hiduplah Sayyidatuna Rumaisah binti Milhan dengan Abu Talhah. Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada mereka cahaya mata ketika mana anaknya Ummu Sulaim masih kecil di bawah jagaan beliau bersama Abu Talhah. Pada satu ketika Abu Talhah berhajat untuk keluar bermusafir, meninggalkan Ummu Sulaim dan anak yang masih kecil ini. Apa kata Abu Talhah? Abu Talhah kata, wahai Ummu Sulaim, aku ingin bermusafir, bahkan aku akan pulang dalam beberapa ketika. Semoga kamu berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepeninggalan Abu Talhah datang satu ujian yang begitu besar dan berat untuk Ummu Sulaim. Anak kecil mereka telah meninggal dunia. Anak kecil ni mati. Anak kecil ni diambil oleh Allah. Apa kata Ummu Sulaim? Wallahi, dia adalah ibu. Dia wanita, memiliki perasaan, ada sedih, ada kala gembira, ada kala cemburu. Inilah Sayyidatuna Ummu Sulaim, tetapi perasaannya hanya untuk Allah. Perasaannya untuk redakan Allah. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha pesan kepada ahli keluarganya, kepada keponakannya, wallahi, jangan siapa-siapa pun khabarkan kepada Abu Talhah tentang kematian anak ni. Biar aku sendiri yang khabarkan kepada Abu Talhah berkenaan perkara ni. Mereka ialah orang yang berkawan dengan takdir. Mereka tak pernah kecewa dengan apa ujian yang ditimpakan oleh Allah ke atas mereka, kerana mereka faham. Qul, katakan, la yusibana, sekali-kali tidak akan ditimpakan ke atas kami ujian, musibah, kesakitan, dugaan, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Huwa maulana, bila Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian, dia adalah maulana, dialah penjaga, dia memerhatikan, dia melihat, dia mengetahui. Inilah sifat Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakal dia. Begitulah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Seluruh segala masalah ujian disandarkan terus kepada Allah. Tak kala pulangnya Abu Talhah, Ummu Sulaim sambut dengan senyuman. Hati beliau menangis, wajah beliau senyum untuk meredakan Allah. Beliau faham ketaatan kepada suami itulah ketaatan kepada Allah. Meredakan suami itu meredakan Allah. Mereka faham kehidupan dunia hanyalah untuk hadirkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullahi akbar. Keredaan Allah itulah perkara yang paling besar untuk mereka. Abu Talhah radhiyallahu taala anhu tak syak apa-apa pun, sehingga disiapkan makanan, dihidangkan makanan. Tatkala itu Abu Talhah tanya, wahai Ummu Sulaim, mana anak kita? Bagaimana keadaannya? Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talhah, jangan kamu khawatir, anak kita berada di bawah jagaan yang lebih baik.
sikit pun tidak ada kerutan pada dahi Sayyidatuna Ummu Sulaim. Hatinya redha dengan ketentuan Allah, hatinya menelan segala ujian daripada ujian Allah, imannya tetap hanya kepada Allah. Inilah manusia yang begitu menginginkan keredaan daripada Allah. Ummu Sulaim setelah itu mempersiapkan dirinya menantikan suaminya di atas katil. Lantas Abu Talha pun bersama dengan istrinya pada malam tersebut. Selesai, setelah Abu Talha pun puas, ditanya oleh Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, apa pandangan kamu seandainya seseorang yang meminjamkan sesuatu barang kepada seseorang, lantas tiba masa untuk barangan pinjaman tersebut dipulangkan, apakah patut orang yang meminjam tersebut tidak memulangkan barang yang dipinjamnya?" Apa kata Abu Talha? "Wallahi, dia meminjam barang, seandainya diminta harus dipulangkan barang tersebut." Maka kata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, sesungguhnya Allah yang meminjamkan anak itu kepada kita. Allah Ta'ala telah mengambilnya semula daripada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bertukar wajah Abu Talha. "Wahai Ummu Sulaim, kenapa tidak kamu khabarkan daripada awal? Sesungguhnya akan ku khabarkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bergegas Abu Talha menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara ini. Apa kata Nabi? "Semoga Allah Ta'ala memberkati kalian pada waktu malam semalam. Semoga Allah memberkati Ummu Sulaim." Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya datang daripada zuriat keturunan Abu Talha dan Ummu Sulaim. Setelah daripada itu, anak-anak yang saleh dan salihah, da'iyah jadi asbab agama tersebar seluruh alam. Iman yang diusahakan di dalam keluarga ini, hati yang hanya meletakkan keredaan keutamaan Allah, telah menjadi asbab cahaya hidayat telah sampai kepada rumah-rumah kita. Ibu-ibu sekalian, satu ketika Sayyidina Ummu Sulaim masak satu mangkuk bubur. Lantas dikatakan kepada Abu Talha, "Wahai Abu Talha, sampaikan kepada Rasulullah, aku telah masak sedikit bubur untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Talha, jemput baginda makan ke rumah kita." Abu Talha bergegas bersama dengan khadimnya. Abu Talha sampai saja di majlis Rasulullah, kelihatan ramai para sahabat di situ. Bingung Abu Talha, bagaimana harus aku beritahu kepada Nabi? Istriku masak hanya satu mangkuk bubur yang hanya cukup untuk baginda Rasulullah. Sekarang dalam majlis Rasulullah ada ramai di kalangan ahlu sufah. Allahu Akbar. Akhirnya diminta kepada khadimnya untuk bertemu dengan Rasulullah, dibisikkan ke telinga Rasulullah berkenaan dengan makanan yang dimasak oleh Ummu Sulaim. Khadimnya telah berbisik di telinga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Alhamdulillah, Alhamdulillah, wahai seluruh ahli masjid, Alhamdulillah, di rumahnya Ummu Sulaim ada masakan untuk kita. Ayo kita ke rumahnya sekarang." Allah, Allah, Allah. Bagaimana keadaan Abu Talha? Bingung tiba-tiba, terus berlari balik ke rumah. Halakna, halakna, halakna. Habislah kita, habislah kita, habislah kita. Apa kata Ummu Sulaim? "Ya Abu Talha, kenapa?" "Wallahi aku hanya menjemput Rasulullah ke rumah kita, tetapi sekarang Rasulullah menjemput seluruh ahli masjid." Siapa yang menjemput ahli masjid? Rasulullah. Wahai Abu Talha, siapakah yang menjemput ahli masjid tadi? Rasulullah. Wahai Abu Talha, seandainya yang menjemput itu adalah Rasulullah, pasti bubur yang aku masak ini akan cukup untuk semua orang. Ini iman para sahabiah. Mereka yakin dengan apa yang mereka dengar daripada telinga mereka, lebih daripada apa yang mereka lihat dengan logik akal otak mereka. Ini iman yang kita semua kena sempurnakan. Nabi datang bersama sahabat, mereka makan bubur tadi. Seluruh ahli sufah bersama Rasulullah menghabiskan seluruh daripada masakan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu sekalian, ini maksud kita keluar jalan Allah, untuk mengusahakan iman sebegini, menjadikan makna daripada keyakinan kepada Allah itu keutamaan. Mendengar sabda Nabi, kita akan berada dalam majlis ta'lim. Sepanjang hari kita akan bermuzakarah dengan muzakarah adab sunnah. Kita akan bermuzakarah berkenaan dengan 6 sifat para sahabat. Kita akan bermuzakarah bagaimana dengan 6 pesanan wanita. Bagaimana hari ini kita nak berusaha agar iman ini masuk dalam hati-hati kita. Ibu-ibu sekalian, kita bawa hati kita dalam majlis. Sepanjang 3 hari kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita bawa, kita sempurnakan 4 perkara. Yang pertama, banyakkan dakwah.
banyakkan dakwah. Yang kedua, banyakkan ta'lim wa ta'alum. Ketiga, banyakkan zikir dan ibadat. Dan yang terakhir, banyakkan khidmat. Ini perkara kalau kita perbanyakkan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tarbiyah hati kita. Allah Taala akan tarbiyah iman kita sehingga keyakinan kita menjadi seperti mana keyakinan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kurangkan 4 perkara ketika kita berada di jalan Allah. Kurangkan masa makan dan minum. Kurangkan waktu tidur dan rehat. Kurangkan masa berada di luar daripada kawasan kita keluar jalan Allah. Kemudian kurangkan daripada percakapan yang sia-sia, bahkan harus tinggalkan kalau kita mampu tinggalkan. Tak ada percakapan dunia, tak ada percakapan keperluan. Yang kita banyakkan percakapan ialah tentang dakwah, tentang kebesaran Allah, tentang negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan iman kita. Ulama beritahu kenapa kadang-kadang iman kita naik, kenapa kadang-kadang iman kita turun. Iman kita kadang-kadang naik, iman kita kadang-kadang turun sebab kadang-kadang kita cakap kebesaran Allah. Kadang-kadang kita cakap tentang kebesaran dunia. Di saat kita cakap kebesaran Allah, iman kita pasti meningkat. Di saat kita cakap saja tentang dunia, maka iman kita saat itu akan turun. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyakkan cakap kebesaran Allah, banyakkan cakap tentang negeri akhirat. Maka ketika itu kita akan mulai yakin tentang kehidupan yang abadan abada yang akan kita nantikan, yang akan kita temukan di selepas daripada hayat kehidupan ini, insya-Allah. Tinggalkan 4 perkara. Jangan pernah harap kepada makhluk. Jangan pernah harap kepada makhluk. Harap ni dengan hati. Jangan pernah minta kepada makhluk. Minta ni dengan mulut. Jangan kita membazir dan jangan kita menggunakan barang tanpa izin. Jadi insya-Allah kita mana kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ni, berada di rumah ni, maka kita banyakkan khidmat dan kita banyakkan khidmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan nilai ikhlas, istiqamah melalui khidmat. Dan Al-Habib Al-Jufri pesan, seandainya hati kita belum sampai kepada kadar ikhlas, maka banyakkan khidmat, cuci tandas, buat segala-gala perkara khidmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mula bersihkan hati kita daripada najis, kotoran ria, ujub dan segala-gala penyakit-penyakit hati yang telah menjadi asbab kemusnahan kebanyakan umat sebelum daripada kita. Jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan tawajuh kita di dalam kita 3 hari ini dan Allah Taala tarbiyah iman kita insya-Allah. Ustaz, ada apa tambahan Ustaz? Ada apa tambahan lagi? Masya-Allah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami. Wahai Allah, Tuhan yang tahu apa yang ada dalam jantung hati kami. Wahai Allah, Tuhan yang menilai setiap gerak-gerik kehidupan kami. Wahai Allah, Engkau tahu bagaimana keadaan kehidupan dunia kami, bagaimana segala kesalahan yang telah kami lakukan di atas kehidupan dunia kami. Wahai Allah, Kau sedang nilai kami. Tangan yang kami angkat berlumuran dengan dosa. Wahai Allah, kami ketuk pintu keampunan Kau, rahmat-Mu. Wahai Allah, ampunkan seluruh dosa kami. Ampunkan dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami dan umat ni. Wahai Allah, kami belajar untuk melangkah, belajar untuk bergerak seperti mana Nabi dan para sahabat. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami tak layak. Wahai Allah, berada di bumi Nabi SAW yang menyaksikan tangisannya Rasulullah, yang menyaksikan darah yang mengalir pada jasadnya Rasulullah, yang menyaksikan bagaimana kegundahan, kegelisahan yang ada pada hati Rasulullah, bagaimana kezaliman dilakukan oleh orang-orang Quraisy kafir kepada Rasulullah. Wahai Allah, Kau gunakanlah kami untuk jalan agama sampai kami mati. Kau islahkanlah kami dalam kerja dakwah ni. Wahai Allah, Kau islahkanlah setiap amalan kami. Kau hadirkanlah kebaikan dalam seluruh kehidupan kami. Kami tak pandai, wahai Allah. Wahai Allah, kami belajar untuk jejak seperti mana ikutan jejak langkah kaki Rasulullah. Wahai Allah, seluruh ahli keluarga Nabi telah disusahkan untuk agama ni. Ahli keluarga para sahabat disusahkan untuk agama ni, semata-mata untuk cahaya hidayat sampai ke rumah-rumah kami. Wahai Allah, cahaya hidayat telah sampai pada hati-hati kami. Wahai Allah,
Tolongkanlah jadikan setiap daripada pengorbanan kami keluar jalan-Mu, wahai Allah. Asbab cahaya hidayah disebarkan seluruh alam. Kami tak pandai, wahai Allah. Kau ajar kami kalau kami salah, wahai Allah. Kau betulkan kami, wahai Allah. Daripada masa yang kami berikan berada di jalan-Mu ni, wahai Allah, Kau tarbiyah iman kami. Kau sempurnakan amal kami. Kau terima dan redha pada kami. Kau jadikan asbab hidayah disebarkan seluruh alam. Amerika, China, Rusia, Jepun, Korea, Sweden, Afrika, seluruh dunia, wahai Allah. Manusia sedang mati tanpa mengenal agama, wahai Allah. Kau jadikanlah sedikit pengorbanan ini mereka di hujung-hujung dunia mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau ampunkan dosa orang Islam. Jangan Kau pecah belahkan kami hanya dengan sedikit perselisihan, wahai Allah. Sungguh-sungguh da'i-da'i sedang bergerak di seluruh dunia. Kau mudahkanlah, wahai Allah. Jadikan setiap langkahan pergerakan mereka seluruhnya, wahai Allah, jadi asbab hidayat. Dan segala keluarga yang ditinggalkan dijaga oleh-Mu, wahai Allah. Rabbana آمنا بما أنزلت تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. Apa yang Nabi SAW minta untuk kebaikan kami dan umat itu kami minta, wahai Allah. Apa yang Nabi minta jauh daripada kami itu kami minta jauh, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin.